Bab memakai za'faran untuk lelaki, atau dalam setengah nuskhahnya babun nahyi anit taza'fur lirrijal, bab larangan lelaki memakai za'faran. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW melarang lelaki memakai za'faran. Bab pakaian atau kain yang dicelupkan dengan celupan za'faran. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW melarang orang memakai ihram, muhrim, yakni orang yang memakai kain ihram memakai kain yang dicelup dengan celupan wars ataupun za'faran. Bab kain ataupun pakaian merah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara, dia berkata Nabi SAW seorang yang sederhana tubuhnya. Pernah saya melihatnya berada dalam satu sut pakaian merah. Tak pernah saya lihat sesuatu lebih cantik dari pakaian merah berada di tubuh Rasulullah SAW itu. Babul mitharah al-hamra, ini bab kain pelapik dari sutera yang merah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara, dia berkata Nabi SAW menyuruh kami melakukan 7 perkara: iyadatil marid, menziarahi orang sakit; wattiba'il janaiz, mengiringi ataupun mengikuti orang mati; dan tashmit al-atis, menjawab orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dengan mengatakan yarhamukallah, itu tashmit al-atis. Dan dia melarang kami dari memakai harir, sutra, dibaj, qassi, istabrak dan mayathir hum. Ini semua adalah jenis sutra belaka ni. Babun ni'al as-sibtiyah wa ghairiha, ini bab selipar yang tidak berbulu, wa ghairiha, dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id Abi Maslamah, dia berkata saya bertanya Anas, adakah Nabi SAW bersembahyang dengan memakai 2 seliparnya? Qala, kata Anas, ya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaid bin Juraij bahawa dia berkata kepada Abdullah bin Umar, aku tengok engkau melakukan 4 perkara yang mana aku tidak melihat sesiapa pun dari sahabat-sahabatmu melakukannya. Abdullah bin Umar berkata, apa itu wahai Ibnu Juraij? Qala, kata Ibnu Juraij, saya lihat engkau tidak menyapu, tidak menyentuh, yakni menyapu rukun-rukun Kaabah kecuali 2 rukun Yamani. Saya lihat, dan itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat engkau memakai selipar sibtiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat engkau mencelup dengan celupan kuning. Dan yang keempatnya, saya lihat engkau bila berada di Mekah, orang ramai sudah pun ihlal, yakni melaungkan talbiyah, mengucapkan talbiyah. Bila telah mereka nampak anak bulan, tetapi engkau sendiri tidak ihlal, yakni tidak mengucapkan talbiyah, hinggalah tiba hari tarwiyah, yakni hari yang ke-8 Zulhijjah. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, adapun rukun-rukun itu, yakni bucu-bucu Kaabah itu, kerana saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyentuh kecuali al-Yamaniyain, mana rukun Yamani, 2 rukun Yamani, yakni sahaja. Adapun selipar sibtiyah, yakni selipar yang tidak berbulu itu, kerana saya melihat, yakni kenapa saya pakai selipar begitu? Kerana saya melihat Rasulullah SAW memakai selipar yang tidak ada padanya bulu, yakni ni'al sibtiyah lah. Wa yatawaddau fiha, dan Nabi SAW berwudu dengan memakainya.
fa ana uhibbu an albasaha, kerana itulah saya suka memakainya. Adapun kuning, warna kuning, celupan kuning itu, kerana saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelup dengan celupan kuning itu, kerana itulah saya suka mencelup dengan celupan kuning itu. Wa ammal ihlal, adapun ihlal, yakni ucapkan talbiyah dengan suara yang derah, kerana saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihlal hinggalah kenderaannya mengangkatnya naik, yakni sehinggalah kenderaannya berdiri, yakni unta dia tu berdiri, barulah dia ucapkan ihlal. Barulah dia tu berihlal. Kita kata lagu itulah berihlal. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhrim, yakni orang yang memakai kain ihram, memakai kain yang dicelup dengan za'faran ataupun wars. Dan dia berkata, sesiapa yang tidak ada dua selipar, bolehlah dia, hendaklah dia memakai khuf, ataupun bolehlah dia pakai khuf, tetapi hendaklah dia memotong khuf itu biar di bawah daripada buku lali, dua buku lali dia. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak ada kain, boleh dia pakai seluar, dan sesiapa yang tidak ada selipar, bolehlah dia pakai khuf. Bab yubda'u binti'alil yumna, bab dimulakan memakai selipar sebelah kanan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW suka menganan dalam bersucinya, dalam menyikat rambutnya, dan dalam memakai seliparnya, dia suka menganan. Bab yunza'un na'l yusra, bab dicabut ataupun dipecat selipar sebelah kiri, yang ini dahulu ketika pecat tu. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila sesiapa daripada kamu atau seseorang dari kamu hendak pakai selipar, maka hendaklah dia mulakan dengan kanan, dan bila dia hendak mencabut, maka hendaklah dia cabut dengan yang kiri. Hendaklah yang kanan itu permulaan, yang menjadi hak mula-mula ketika dipakai, dan hak terakhir ketika dipecat, hak kanan itu. Babun la yamshi fi na'lin wahid, bab tidak boleh seseorang itu berjalan dengan memakai satu sebelah selipar. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kamu berjalan dengan memakai satu selipar, sebelah selipar. Liyuhfihima jami'an, biarlah dia menanggalkan kedua-duanya, atau dia pakaikan kedua-duanya, pakaikan kedua-duanya sekali. Sama ada dia nak tanggalkan kedua-dua selipar itu, ataupun dia pakai kedua-dua selipar itu. Itu maknanya. Babun qibalan fi na'lin, bab dua tali qibalan, ataupun dua, apa ni kita panggil ni, qibalan itu tempat kepit tu, kepala tali selipar tu, tempat kepit dia, tu qibalan. Dua tempat kepit selipar tu, sinisa misalnya, sinisa, dua tempat kepit. Apa kita kata qibalan itu bahasa Melayu, ada pun tak tahu. Bahagian kepala tali selipar, kepala tali selipar. Bab dua kepala tali selipar dalam ataupun pada sebelah sepatu, sebelah selipar. Wa man ra'a qibalan wasi'an, dan orang yang fikir, orang yang nampak qibalan wasi'an, yakni kepala
tali selipar itu luas sebagai harus, sebagai harus. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 kepala talinya. Kepala tali lah, kita guna lagu tu lah. Makna dia bahasa tepat tu Allah alam, mana tak tahu adakah perkataan khusus, tapi maksudnya itulah kepala tali, tempat kita kepit jari tu. Lepas tu tali tu duduk atas tu. Diriwayatkan daripada Isa bin Tuhman, dia berkata Anas bin Malik telah mengeluarkan kepada kami sepasang selipar yang ada 2 kepala tali dia, yang ni pada tiap-tiap satu, pada tiap-tiap satu daripada sepasang selipar tadi. Faqala Thabit al-Bunani, Thabit al-Bunani berkata ini adalah selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babul qubbatil hamra min adam, ini bab kubah merah dari kulit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Juhaifah, katanya saya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada dalam kubah merah dari kulit, dan saya melihat Bilal mengambil wadu, yakni air sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bawa air lebihan, air sembahyang yang lebih daripada yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana hak tinggal lagi lah, sisa ataupun lebihan air sembahyang itu kan. Bilal mengambil lebihan air sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai berebut-rebut, ya bertadirun, berebut-rebut untuk mengambil air lebihan tadi, air sembahyang tadi. Sesiapa yang mendapat sesuatu sedikit, mana air itu tabassaha bihi, dia menyapu tubuhnya dengan air itu, tubuhnya ataupun mana-mana bahagian anggotanya dengan air itu. Dan orang yang tidak mendapat apa-apa sedikit pun air itu, dia akan mengambil kesan-kesan yang basah pada tangan sahabat dia. Manalah basah dan sapu di tubuh dia tu, dia ambil tu sapu tubuh dia. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi, Nabi SAW telah menghantar orang kepada orang-orang Ansar. Ini kita sudah baca semalam. Wa jama'ahum fi qubbatin, dan Nabi SAW menghimpunkan mereka dalam satu qubbah dari kulit, dalam setengah nuskah ditulis ada tambahan kulit merah. Babul julus 'alal hasir wa nahwi, ini bab duduk di atas tikar dan seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil lail, menjadikan bilik dengan tikar dia tu, yakni membuat seperti bilik dengan tikar dia pada waktu malam. Lalu pada waktu malam fayusalli, lalu dia bersembahyang, dan dia hamparkan pada waktu siang, dan dia duduk di atas tikar itu. Faja'alan nas yathubun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat pun, orang ramai pun mulalah pergi beramai-ramai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersembahyang mengikut sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ramai. Fa aqbala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluarlah menghadap mereka. Dia berkata, sahabat-sahabat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, maksudnya sahabat-sahabatku lah, khudhu minal a'mal ma tutiqun, lakukanlah amalan yang kamu mampu melakukannya, kerana Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah itu ialah yang berkekalan walaupun sedikit. Babul muzarrar bil zahab, ini bab kain ataupun pakaian yang berkancing emas. Pakaian yang mana kancingnya adalah emas. Ini riwayat daripada Miswar bin Makhramah bahawa ayahnya Makhramah berkata, wahai anakku, saya mendapat tahu bahawa Nabi SAW
telah mendapat beberapa baju, fahuwa yaqsimuha, dia sedang bagi baju tu kepada orang. Mari kita pergi, kata dia. Kami pun pergi. Kami dapati Nabi SAW berada di dalam rumahnya. Dia pun, ini ayah saya, kata kepada saya, "Ai bunayya," awah, kita kata, "Awah, tolonglah panggil Nabi itu kepada saya, untuk saya." Fa'azamtu dzalika, saya berasa keberatan lah untuk berbuat begitu, yang menurut kata ayah saya tu. Wa qultu, maka saya pun katalah, dalam setengah nuskha dia kata faqultu, maka saya kata, "Ad'u laka Rasulullah," saya nak panggil Rasulullah untuk engkau. Faqala, dia pun berkata, yakni ayah saya kata, "Awah, innahu laysa bijabbar," dia tu bukan diktator. Dia tu bukan diktator. Nabi itu bukan diktator. Fada'autuhu, saya pun panggil lah Nabi SAW. Dia pun keluar dalam keadaan di tubuhnya ada qaba min dibaj, di tubuhnya ada jubah lah, ataupun baju kelawar, kita panggil baju kelawar, qaba, daripada sutra, yang mana kancingnya itu adalah emas. Maknanya sutra, baju sutra berkancing emas, gitu. Faqala, maka Nabi SAW pun berkata, "Wahai Mukarramah, ini saya simpan, saya sengaja simpan untuk awak." Fa'atahu iyyahu, maka Nabi SAW pun memberikan baju itu kepadanya. Itulah beberapa bab yang kita baca pada malam ini. Yang pertama pada malam ini, taza'fur. At-taza'fur lirrijal, yakni memakai za'faran untuk lelaki, atau dalam setengah nuskhahnya, larangan dari memakai za'faran, larangan lelaki memakai za'faran. Itulah kalau kita terjemah mafhum dia. Maksud pakai za'faran, za'faran ini dia jenis bunga, dia kering, lepas pada tu dia bau sedap, digunakan sebagai bahan pencelup. Orang zaman dulu nak celup baju, nak suruh jadi merah, nak suruh jadi kuning, dia celup za'faran. Selain daripada dia bahan pencelup yang memberi warna kuning kemerahan, ia juga bau sedap, digunakan sebagai wangi-wangian. Air dia digunakan sebagai wangi-wangian. Nabi SAW melarang menggunakan za'faran kepada lelaki ini. Larang di sini, maksud larang di sini, larang guna di tubuh, pakai di tubuh, guna kulit tubuh. Sebab apa? Sebab bab selepas ni, bab thawb al-muza'far, ini bab kain yang dicelupkan dengan za'faran. Kalau pakai di kain, tak ada beza dengan bab selepas ni. Pakai di kain pun tak boleh juga, bab selepas ni melarang. Hak ni pakai lelaki pakai za'faran. Kalau kita terima tak ada an-nahyi tu, babun nahyi anit taza'fur lirrijal, kalau tak ada an-nahyi an itu, babut taza'fur lirrijal sahaja, seperti dalam kitab kita ni. Bermakna Imam Bukhari buat tajuk ni, pakai za'faran, lelaki memakai za'faran, apa hukumnya? Dia tidak bagi jawapan, dia tidak cerita. Sebab apa? Ini isyarat kepada khilaf, isyarat kepada khilaf. Satu, kalau kita terima dalam nuskhah kata ada an-nahyi anit taza'fur lirrijal, jelaslah larangan ini larangan lelaki memakai za'faran. Tetapi memakai di mana? Kalau pakai di kain ataupun di pakaian, bab selepas ni memang sudah menunjukkan larangan pakai di kain. Bermakna bab ni berulang, hak tolak, tak kena, tak sesuai dengan Bukhari. Sebab Bukhari dia syarat dia dah, tajuk dia ni tak akan serupa, memberi makna yang sama, tidak. Itu syarat dia dah.
Orang panggil iltizam. Imam Bukhari dalam menyusun kitab dia ni, tajuk dia tu maknanya tak sama. Walaupun zahirnya lafaz dia sama, tapi makna dia tidak sama. Kalau kita terima an-nahyi 'anit taza'fur lirijal, lagu tu, tajuk tu bermakna larangan lelaki memakai za'faran di tubuh. Bab yang kedua, larangan lelaki memakai za'faran pada kain. Kalau perempuan tak ada larangan itu, sama ada di tubuh ke ataupun pada kain dia, tak ada larang. Hak larang ni kepada lelaki. Lelaki ni pada tubuh pun tak boleh, pada pakaian pun tak boleh. Ini larangan. Apa sebab larangan ni? Apa sebab? Ada beberapa pendapat lah. Di antara pendapatnya kerana menyerupai perempuan. Sebab tu tasawuf serupa. Seperti mana sebelum pada ni kan, bab sutera ke apa, sutera dia tak boleh. Tapi perempuan boleh. Hak ni pun lagu tu juga. Berupa warna dan dia ada bau tu. Bau tu biasanya dipakai oleh orang perempuan. Bila biasanya dipakai oleh orang perempuan, maka kita tak boleh pakai. Dengan sebab itu tak boleh pakai itu setara mana? Haram kah? Atau makruh saja? Pecah dua pula pendapat. Ada yang mengatakan haram, seperti mana dalam perkara-perkara lain tak boleh menyerupai perempuan, haram menyerupai perempuan. Sini pun dah menyerupai perempuan, haram juga. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, dia kata tidak haram, makruh. Makruh. Sebab apa? Ada lagi sahabat-sahabat yang masih menggunakan za'faran ini selepas itu. Masih menggunakan za'faran ini pada tubuh dia ataupun pada kain dia, ada guna lagi. Tetapi diguna itu di tempat-tempat yang sesuai. Misalnya di rumah kau. Misalnya kita kata kalau tempat kita sekarang ni, tempat kita lah yang anda perhatilah. Kalau orang Terengganu dia pakai kain batik. Orang lelaki pun pakai kain batik, pakai kain batik Jawa ke apa kan. Orang perempuan pun pakai kain batik juga. Serupa. Itu serupa. Kalau mengikut hadis ini tak serupa, tak masuk tu pun tak boleh jugalah. Dah orang perempuan biasanya pakai kain batik. Orang lelaki jangan dipakai lah. Itu maksudnya. Dah ni za'faran ini biasanya dipakai oleh orang perempuan. Umumnya orang perempuan pakai. Orang lelaki Nabi SAW larang. Tetapi larangan tu setara mana haram kah? Tidak. Kurang sesuai. Itulah yang kata makruh tadi. Supaya juga kain batik tadi kalau pakai tu kurang sesuai lah. Sebaik-baiknya kalau ada hak lain tak usah pakai. Tak usah pakai. Tapi tidak sampai kepada peringkat haram. Makruh. Rasa tu serupa dengan kita kata contoh tadi kain tadi. Biasanya orang perempuan pakai. Tapi ada juga orang lelaki pakai. Sebaik-baiknya tak usah pakai. Kalau pakai makruh. Makruh. Sebab apa? Sebab ia menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan. Tapi bagi orang yang mengatakan haram, menyerupai itu sendiri tak kira dalam apa bentuk sekalipun tak boleh. Maka dia kata haram. Maka dia kata haram. Ada dua pendapat di situ. Lagi pendapat lagi, pakai za'faran ni tak boleh. Sebab apa? Tadi sebab menyerupai perempuan. Lelaki tidak dibenarkan menyerupai perempuan. Sebab dianya hikmat dia sebelum pada ni kita sudah sebut dah. Yang kedua, pakai za'faran tak boleh, tidak dibenarkan, ialah kerana menyerupai orang kafir. Dan orang kafir itu pula ini adalah pakaian agama dia. Hak mana? Tok Jah, Tok Sami. Dengan sebab itu Imam Malik dia kata hak ni hak tak boleh ni pakai za'faran gapo ni kepada lelaki pada ketika ihram. Sebab itulah hadis hak lagi, bab yang kedua ni, Nabi SAW melarang muhrim. Jadi orang pakai ihram. Ihram dia tu kainnya dicelup dengan wars ataupun za'faran. Wars itu pun sejenis bunga juga, sejenis bunga yang kuning. Apabila dicelup dia jadi kuning. Za'faran pun lagu tu juga. Kalau kita pakai, terutama orang pakai ihram tu kan, cuba bayangkan pakai ihram tu kan, serupa dengan Tok Sami lah. Serupa benar tu. Serupa benar. Sebab itu Imam Malik kata tak boleh ni pakai ihram. Kalau tidak pakai ihram tak apa. Tak apa.
Bukan warna kuning tu tak boleh pakai, warna merah tu tak boleh pakai. Sebab Nabi SAW sendiri lepas pada ni sebelah ni dia pakai apa ni, baju merah, satu suit merah dia pakai, menunjukkan kalau tak boleh apa dia pakai. Kalau nak kata warna merah ni khusus untuk perempuan tu dia pakai, dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain pakai. Ini jawabnya merah, bukan merah betul, kuning kemerahan. Betul-betul kita nampak macam kain sami itulah. Tak sewi serupa, tak sewi serupa. Hak Imam Malik kata tu, anak lebih bersetuju dengan hak Imam Malik tu. Sebab Imam Malik kata hak tak boleh ni orang ihram saja. Sebab apa? Pada ketika ihram tu nampak benar serupa. Kalau ketika lain celup dengan za'faran pun tidak nampak serupa dengan Tok Sami tu. Kalau serupa dengan pakaian orang kafir, kebetulan serupa pakaian tu, bukan khusus dengan pakaian apa ni, agama dia, tu tak apa. Itu mengikut pendapat Imam Malik. Seterusnya babus thawbil ahmar. Ini bab pakaian ataupun kain merah pula. Kain merah ni boleh ke tak boleh? Saat ni celup za'faran, ni hak merah pula. Hak merah ni kalau kita celup za'faran banyak sangat, dia boleh jadi merah juga, banyak kali celup. Ataupun mana kain merah ni tidak dicelup dengan za'faran, celupan lain lah. Celupan tu celupan yang kekal, memang merah. Merah ni merah lagu mana? Banyak pula. Merah tu pecah hadiah pula. Merah tua, merah menyala, kita kata merah bata, macam-macam lah merah tu. Merah mana pula yang dimaksudkan ini? Setengah-setengah ulama mengatakan kain merah tak boleh, tak boleh belakang merah ni, tak boleh, tak boleh hak merah ni. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak, hak merah ni tak boleh. Ada sebab-sebab tertentu. Sebab apa yang kita kata boleh? Jumhur ulama mengatakan sebab Nabi SAW sendiri pakai hak merah dalam hadis ni. Hadis ni dia kata Nabi SAW tu seorang yang sederhana tubuhnya. Sahabat ni kata, Barak ni kata, saya tengok dia pakai pakaian, satu suit pakaian merah, tak pernah saya lihat lebih comel lagi pakaian merah ada pada tubuh dia. Tak ada benda lain yang lebih comel daripada comelnya pakaian merah berada di tubuh dia ni, tak ada. Comel. Sebab apa? Nabi SAW ni orangnya putih. Putih. Bila dia pakai merah tu nampak seri lagi. Dia pakai, dia sendiri pakai hak merah. Faham kata merah tak boleh tu? Ada sebab-sebab tertentu. Ada sebab-sebab tertentu. Dalam keadaan ada sebab itu, tak kira lah apa pun sebab. Sebab serupa dengan orang perempuan kau misalnya, sebab serupa dengan budaya orang golongan tertentu, yang mana dia tu ahli maksiat kau misalnya, ahli maksiat kau, orang kafir kau misalnya, yang menjadi pakaian khusus kepada dia, jadi pakaian khusus dalam upacara agama dia misalnya. Ataupun sekurang-kurangnya ada sebab lah. Kalau pakai merah, lembu pun jadi backing, boleh jadi juga tu, boleh jadi juga. Maknanya kena tengok keadaan lah. Sini merah ni tak boleh, tak saya pakai. Tidak nanti merah saja, maknanya ada kaitan dengan warna juga keadaan sekeliling kita ni. Ada maknanya tidak sesuai kita pakai warna ni, tak saya pakai situ. Hak larangan dalam hadis ni, makna hak larang daripada pakai merah ni ada sebab dia yang tertentu. Sebab itu tidak mesti satu. Waktu bergantung kepada pengalaman manusia, pengalaman manusia. Tidak mesti hak merah, warna lain pun. Kalaulah ada menyebabkan jadi kau sakit kau dia, ataupun dia misalnya dia sakit mata, orang sekeliling ni pakai merah, kau sakit mata tu, kau sakit mata. Hak sesuai dengan mata, sejuk mata, iaitu hijau, sesuai. Mana ada sebab-sebab tadi lah. Bukan secara mutlak pada hak merah ni tak boleh. Tidak secara mutlak hak merah tu tak boleh. Dengan arti Islam tak suka kepada warna merah, tidak, tak ada lagu tu. Ada juga ulama yang mengatakan hak maksud tak boleh hak merah ni, hak merah saja,
merah semuanya. Kalau merah capur-capur warna tak apa. Ada pula orang kata lagu tu. Tapi kesimpulannya hak jumhur ulama itulah hak lebih tepatnya, iaitu bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Ada juga ulama yang mengatakan tak boleh hak merah ni, maknanya bukan khusus dengan merah, tapi warna yang terlalu apa ni kita kata, terlalu cerah sangat sehingga menarik perhatian orang, ataupun warna yang menyebabkan timbul keinginan yang tidak baik. Biasanya dipakai oleh orang perempuan, orang terhadap suami dia ke, untuk menarik suami, menarik hati suami dia ke. Hak tu sesuai dalam keadaan tu, tak sesuai pada dipakai untuk umum. Ada juga yang mengatakan begitu. Tapi semuanya itu tidak mutlak belaka, bergantung kepada keadaan. Imam Bukhari buat tajuk ni pakaian merah. Lepas tu dia buat mari hadis Nabi SAW pakai merah. Bermakna Imam Bukhari nak cerita dia pendapat dia serupa dengan pendapat jumhur ulama juga. Tak apa, buktinya tak usah kecek banyak lah. Nabi SAW sendiri pakai merah. Pakai tu tidak pakai sah tak, satu sup ni mana habisnya merah, baru orang panggil satu sup. Lengkap pakai merah belakang pun tak apa. Ni tanpa kita mengambil kira apa-apa dalil yang lain, kita tengok pada perbuatan dia sendiri tu menunjuk kata apa dah. Babul mithratil hamra, ada takut tak boleh merah sana ni. Pelapik merah lagu mana? Pelapik merah pun boleh juga. Hak tak bolehnya mitharah ni sebab tak boleh bukan kerana warna dia merah, kerana dia tu dari sutera. Bukan kerana warna merah, tidak. Warna merah tu sendiri tak apa. Kita nak buat sebagai pelapik, nak buat sebagai baju, nak buat sebagai kain, nak buat sebagai langsir kau, hak merah kau tak apa. Hak tak bolehnya kain tu dari apa? Kalau dari sutera tak boleh. Dan kebetulannya mayasir ni biasanya dia tu berwarna merah, sutera ni. Orang panggil mitharah tu memang sutera berwarna merah. Tetapi sutera ni hak tak boleh, ni bukan khusus dengan warna merah. Hak tidak merah pun, warna hijau pun tak boleh juga sutera, tak boleh berlaku. Tetapi oleh kerana kebanyakan mitharah itu warnanya merah, maka selalulah disebut mitharah yang merah. Padahal hak sebenar tak boleh tu kerana dia sutera, bukan kerana warna tu. Ini cara kain, pakaian. Kemudian kalau kita nak kira, sebab dia kitab Bukhari ni dia tidak serupa kitab lain, dia kena kita perhati banyak perkara. Hak halus dia tu, hak seni dia tu. Kan sebelum pada ni kalau kita tengok 12 sebelum pada ni, 12 sebelum pada ni. Kalau kitab ni lah muka surat 866, bab kain selimut hitam, bab pakaian hijau, bab pakaian putih berwarna putih. Di situ nak cara ke warna dah situ, sepatutnya ni cara ke warna merah ke kuning ke duduk situ lah kan. Dia tidak letak situ, dia letak selepas daripada sutera. Ni bab ni walaupun berkait dengan warna. Sebab apa? Sebab dia bukan maksud semata-mata warna tu, tidak, tetapi ada kaitan dengan perempuan. Sebab lepas bab sutera tu kan tak boleh, orang lelaki tak boleh, tapi orang perempuan boleh. Ni maknanya lelaki tak boleh. Makna ada jenis-jenis pakaian yang mana kepada perempuan boleh, kepada lelaki tak boleh. Termasuklah hak ni. Oleh kerana dia lebih sesuai dengan bab sutera ni, yang mana kepada perempuan boleh, kepada lelaki tak boleh. Za'faran ni pun lagu tu juga, kepada perempuan boleh, kepada lelaki saja tak boleh. Hak merah tadi pun pada perempuan boleh, pada lelaki tak boleh. Mengikut setengah ulamanya hak merah tu pada perempuan saja boleh, lelaki tak boleh, mengikut setengah ulama. Tapi kebanyakan ulamanya kata boleh belaka. Walau bagaimanapun dia ada kaitan dengan perempuan. Hak sebelum pada ni tu tidak, untuk lelaki
untuk lelaki. Cerita warna pakaian lelaki, hak ni ada kaitan dengan perempuan. Sebab itu dia letak di sini. Itu seni dia nya. Lepas tu dia mari hak ni lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kami 7 perkara. Hak ni sudah berapa kali dah jumpanya, tidak perlu dihurai lagi. Babun ni'al as-sibtiyah. Ini bab selipar sibtiyah. Selipar sibtiyah ni lagu mana? Selipar yang tidak bulu. Selipar yang tidak berbulu. Sebab biasanya orang Arab ni pada masa tu lah, dia pakai selipar ataupun kasut yang bulu. Maknanya kulit tu dia tidak buat bulu dia, sekali dengan bulu-bulu dia, dan tidak disamuk. Pakai gitu. Ada juga orang samuk pun. Tetapi orang-orang yang senang-senang orang samuk tu. Adapun orang yang tidak senang, dia tidak samuk. Dia pakai hak bulu-bulu gitulah. Hak pakai selipar hak tak ada bulu ni orang-orang yang senang. Kalau kita mengambil kira keterangan ulama yang membuat penjelasan seperti tadi, yang disebutiah ni, selipar hak tidak bulu. Tidak bulu ni dipakai oleh orang-orang yang mewah, orang-orang yang senang. Biasanya orang-orang biasa ni pakai hak bulu. Dan orang biasa juga pakai yang kulit yang tidak disamuk. Adapun orang-orang yang senang, dia pakai hak disamuk. Bermakna ni'al sibtiyah ni, satu tak ada bulu, yang kedua telah disamuk, dan ia dipakai oleh orang yang senang. Artinya di sini Nabi SAW telah memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang senang semasa tu. Tak apa, mana kita pakai pakaian yang lebih cantik, lebih comel daripada hak biasa, tak apa. Orang biasa tak pakai lagu tu, kita pakai hak comel sikit, tak apa, tidak jadi masalah. Buktinya hak ni lah, selipar. Sebab orang biasa tak pakai selipar hak tak ada bulu. Dia pakai. Babun ni'al as-sibtiyah wa ghairiha. Selipar yang tidak berbulu, wa ghairiha, dan selainnya. Imam Bukhari nak cerita pakai ni, pakai di kaki, pakaian di kaki ni yang kita panggil kasut selipar ni boleh berlaku. Tak mesti hak lagu ni, hak tidak berbulu ni. Dah kita dapati dalam hadis ni Nabi SAW pakai selipar hak tidak bulu. Tak mesti kita terikat dengan hak tu. Sebab selain daripada hak ni pun boleh. Kasut pun Nabi SAW pernah pakai. Macam-macam bentuk dia pakai, bukan satu bentuk saja. Wa ghairiha. Sebab itu Imam Bukhari bubuh dan selainnya. Selainnya tu macam-macam lah, boleh pakai. Tetapi hak nak cerita di sini secara khususnya berkenaan dengan selipar. Lepas tu dia tanya ni, perawi ni dia tanya, Anas, adakah Nabi SAW sembahyang pakai selipar? Anas kata ya. Pernah di suatu ketika Nabi SAW semasa sembahyang pun dia pakai selipar. Kasut pun pakai, ada pakai kasut satu ketika. Tetapi mengikut kebanyakan ulamanya, itu sudah mansuh. Selepas tu tidak. Walau bagaimanapun masih ada lagi ulama seperti Imam Ahmad dan ramai lagi yang lain yang mengatakan sampai sekarang pun kalau kita nak pakai boleh, sah sembahyang tu. Soal hak mana lebih molek tu soal lain. Dari segi sah sembahyang tu sah. Ini pendapat mereka. Lepas tu riwayat daripada Ubaid bin Jurayj, dia kata kepada Abdullah bin Umar 4 perkara ni. Sedangkan yang disebut ni nampaknya lebih daripada 4. Baiklah. Dia kata engkau tidak sentuh rukun ataupun bucu Kaabah tu kecuali hak bucu yang menghadap ke arah Yaman, dan bucu hak ada dekat dia tu Hajarul Aswad. Hak tu saja hak Nabi SAW sentuh bila dia bertawaf, dia sentuh hak tu saja. Dia perawi ni kata apa ya engkau tidak sentuh kecuali hak tu saja. Ada satu perkara. Lepas tu yang keduanya pakai selipar sibtiyah tadi. Yang ketiganya celup dengan celup pai kuning. Celup pai kuning ini menunjukkan sahabat duk guna lagi apa tu celup pai kuning. Hak tak boleh tadi. Itulah supaya Imam Malik kata dalam keadaan ihram hak tak boleh tu. Pakai ihram kuning lagu tu tak boleh. Sebab apa? Menyerupai orang kafir. Kalau berada di Mekah orang ramai sudah ihlal, engkau belum ihlal lagi, baru ihlal pada hari tarwiyah.
Ni jawab Ibnu Umar semuanya, sebab dia buat ni, sebab dia tengok Nabi SAW berlaku buat. Supaya dia buat ni, dia tengok Nabi SAW buat. Masalah sentuh rukun Yamani, 2 rukun Yamani, hak tu Rasulullah buat begitu. Hak rukun Syami tu dia tidak sentuh, sebab tu saya tidak sentuh. Selipar Sibtiyah ni apa pakai? Sebab Rasulullah SAW pakai hak lagu tu. Bahkan dia ambil air semaya pakai hak tu. Ambil air semaya. Pakai selipar Sibtiyah. Ambil air semaya ni maknanya basuh sekali dengan selipar tu kah? Tidak mesti gitu. Maknanya mula-mula tidak basuh kaki selalu, basuh tangan ke apa tu, ketika tu pakai selipar lah. Sampai akhir dia pecahlah selipar tu, basuhlah kaki. Tu makna yang paling baik. Tetapi kalau kita terima basuh dengan selipar, apa salahnya? Boleh. Di sini nak cerita boleh, sah. Lepas tu selipar tu jadi punuk, tu bak lain kau tu. Kalau kita sayang kau selipar, kita tak sah. Kalau kita nak basuh kaki tu sekali dengan selipar sekali, lekat di kaki kita pun boleh, sah juga air sembahyang. Apa hak Ibnu Umar nak cerita? Kalau kita terima hak ni basuh tu sekali dengan selipar, maknanya tidak memudaratkan. Walaupun kulit tu kulit binatang, walaupun basah kena kaki kita tu basah, tak apa, tidak menjejaskan air sembahyang tu jadi kurang ke air sembahyang tu, tidak, supaya tidak menjejaskan, apalagi kerana ia sudah disamuk. Kalau celupan kuning tu Rasulullah SAW celup, jadi aku suka celup dengan celupan kuning lah kata. Hak tadi tak ada lah, hak tak boleh celup dengan za'faran ke apa tadi. Tapi orang lain pula kata celup ni celupan kuning tidak mesti za'faran, tidak mesti wars, celupan lain. Tetapi berdasarkan setengah-setengah riwayat jelas celupan ini adalah celupan wars dan za'faran juga, menunjukkan hak Nabi SAW kata tak boleh itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kita kata pakai kain tadi, kain batik tadilah, kalau kita pakai duduk di rumah walaupun serupa dengan orang perempuan, tak apa, adalah keadaan itu. Tapi tidak sesuai kalau nak pakai pergi dalam majlis kau tak sesuai. Serupa juga ni, kalau pakai di rumah tak apa, sekali dengan anak pinak kita, hak tak moleknya pergi keluar. Sebab apa? Apabila keluar tu lagu tu orang perempuan. Adapun ihlal, dia kata saya tidak pernah tengok Nabi SAW ihlal kecuali bila dia duduk atas unta dia terbangun, baru dia ucapkan talbiyah tu. Hak nak di sininya dia pakai selipar tadilah, hak itulah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, Nabi Rasulullah SAW melarang muhrim memakai kain yang dicelup dengan za'faran ataupun wars. Muhrim, ni lah Imam Malik pegang, orang yang pakai ihram, bukan orang lain. Orang lain tak apa. Sebab itulah Nabi SAW celup dengan celupan za'faran, pas dia pakai, mungkin dia tidak pakai sebagai kain ihram dalam keadaan biasa. Dan dia kata sesiapa yang tidak ada selipar boleh dia pakai khuf, tetapi kena keraklah khuf. Ini masalah haji ni, dalam bab haji ni, dalam bab haji. Hak lain-lain ni tak ada apalah, support tu juga. Bab dimulakan memakai kaki kanan. Kalau nak pakai selipar kau kasut kau gapo, kau pakai hak kanan dulu. Ini dari segi adab ni. Dan adab ini walaupun benda kecil, tetapi dia termasuk dalam sunnah juga. Dan sunnah ni sunnah tashri'iyah. Ni. Sebab orang kafir dia tidak ada adab lagu, tak ada. Dia tak ada. Selipar tu pakai belakang selipar. Tetapi adab pakai hak kanan dulu. Tu dia tidak terikat orang kafir. Dengan itu jadi hak ini sunnah tashri'iyah. Walaupun tidak wajib, tetapi boleh pahala kalau kita buat lagu ni. Dia tidak suka makan gandum kalau kita kata makan roti ke, itu bukan sunnah tashri'iyah. Sebab tidak khusus dengan orang Islam, orang kafir pun lagu tu juga makan gandum tu juga. Semata-mata kita makan gandum tak boleh pahala, semata-mata makan gandum. Tapi kalau hak ni kita pakai sebelah kanan dulu, semata-mata kita kena ingatlah sunnahnya, kena tahulah, boleh pahala.
Hadisnya mana? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menganan fi tuhurihi, pada bersucinya. Pada ketika bersuci dia ambil air sembahyang basuh alik kanan dulu. Kalau kita kata fi tahuri, ada juga ni dalam kitab kita dia ubah baris dua, tahuri. Yang ni pada bahan yang digunakan buat bersuci, air dia guna alik kanan dulu. Air air dia tu dia guna basuh alik kanan dulu. Lebih kurang lah maknanya. Tarajjul maknanya sikat rambut. Sikat rambut pun dia sikat balik kanan dulu. Lepas tu baru balik kiri. Dia balik kanan. Dan tana'uli, pakai selipar pun balik kanan dulu. Balik kanan dulu. Bab dicabut selipar sebelah kiri. Mana kalau cabut ketika pecah tu pecah balik kiri dulu. Tidak kata semua perkara ni molek buat balik kanan dulu. Tak. Kalau pecah selipar molek balik kiri dulu. Pecah selipar. Begitu juga benda-benda yang kurang molek lah kita kata. Dalam masjid, kita nak naik dalam masjid, masjid dengan luar lebih baik masjid. Nak naik ke masjid tu kaki kanan. Tu mana. Tapi bila nak keluar masjid, kaki kiri dulu. Sebab apa? Hak kita nak keluar, tempat kita nak keluar tu lebih tidak baik daripada tempat kita mari. Begitulah juga semua benda lain-lain pun lagu tu lah. Lagu tu. Dalam riwayat asal lagi dia jelas, kalau seseorang daripada kamu, bila seseorang daripada kamu nak pakai selipar, maka hendaklah dia mulakan dengan kanan. Bila dia pecah, mulakan dengan kiri. Nabi SAW sudah ajar dah. Apa makna tu? Dari segi falsafahnya tinggi lah, jauh lah perginya dari segi falsafah. Sebab hak kanan ni makna nak, hak kita suka, hak kita harapkan baik dia. Balik kiri ni hak kita mana tidak nak. Mana seseolahnya kita nak pecah balik kanan tu keberatan kita. Kita pecah balik kiri dulu, buyar balik kiri dulu. Buyar balik kiri dulu, lepas balik kiri dulu. Apabila hak kurang molek tadi. Sebab apa? Nak menunjukkan ke arah yang lebih selamat tu, kita kena lebih jaga-jaga. Kena lambat-lambat. Hak molek, misalnya balik kiri, turun masjid. Dia nak ajar kepada kita semolek-moleknya duduk atas masjid tu lebih lama. Sebab apa? Atas masjid tu lebih selamat. Atas masjid tu lebih selamat. Tu sah. Kalau selipar, kita pakai selipar tu dalam keadaan kita berselipar ataupun berkasut tu lebih selamat kepada kaki kita. Maka kita buat kiri tu seolah-olahnya kita menunjukkan kita kurang, kalau boleh tak sih pecah tu. Sebab tu kita lambat alik kanan. Sebab alik kanan menunjukkan hak molek, hak kita nak. Kalau boleh kita tak pecah, tapi oleh kerana keperluan kenalah pecah juga. Pecah pun dalam keadaan keberatan lah seseolahnya, tak saya pecah. Hak mudah kita nak buyar lah, kita tak molek tak hak kiri. Hak tu hak mudahnya kita nak buyar. Hak alik kanan ni berat kita nak buyar. Sebab apa? Hak ni lebih menjamin keselamatan kita. Kemudian kalau kita tengok dari segi kekuatan manusia pun memang lebih kuat balik kanan, lebih kuat balik kanan. Semua dunia ni akui lagu tu. Orang panggil kau dia kedal, orang kedal nulis alik kiri, ada kan nulis alik kiri, tapi dalam mana ramai alik kanan nulis. Begitu juga orang yang bekerja tangan kiri, ada, tapi lebih ramai tangan kanan dalam dunia. Dengan sebab tu kereta pun steering alik kanan, banyak alik kanan. Kalau sebab apa? Hak lebih ramai orang selesa balik kanan, lebih kuat balik kanan. Walaupun setengah-setengah negeri tu alik kiri, tak kira lah. Dalam anak ramai-ramai kita, hak ramai-ramai alik kanan, adalah seorang alik kiri. Dari segi kekuatan kita pun gagah alik kanan daripada alik kiri. Dari segi hak lain lagi, dari segi istilah politik, kau dalam dunia politik kau apa dia, semua dia guna apa ni, golongan kanan, golongan kiri, blok kanan, blok kiri. Hak kiri tu lah aku tak molek, bagi dia lah. Dan Monu pun tak saya juga kirinya dia kata dia lah hak kanan, tak secara lah tu.
Tapi masing-masing tu tak setia laki. Pandai tak molek. Kurang. Laki. Hak kanan tu molek. Begitulah hal lain-lain pun. Serupa juga kita pakai baju, pakai seluar, serupa juga. Hak semoleknya masuk kanan dulu. Kalau baju belah lah. Kalau baju belah dada ni masuk kanan. Tangan kanan. Lepas tu baru masuk kiri. Nak pecak kiri dulu. Lepas tu baru kanan. Seluar pun lagu tu. Supaya tak adil lah juga. Sebab apa? Hakikatnya pakai baju lebih menyelamatkan tubuh kita. Hak menyelamatkan tubuh kita tu, kalau boleh kita dari segi jiwa kita berada dalam keadaan gitu semua. Kita nak lambat-lambat nak pecah dia tu. Sebab apa? Hak kanan ni hak kanan ni hak moleknya kita berada dalam pakaian. Hak moleknya kita berada dalam seluar misalnya. Dalam seluar. Hak tu lebih menjaga kehormatan kita. Apabila kita nak pecah, kita pecah kau kiri dulu. Mana kita tak apa suka. Mana tak apa suka. Kalau start dengan kanan, mana kita suka. Nak benar tu. Kalau boleh cepat. Alik kiri dulu ni mana kita nak lepas benda ni, kalau boleh lambat. Kalau boleh tak sah. Tapi tak ada arah lah, moga kita perlu kena pecah juga. Tapi adab dia tu dia ajar je. Nak pecah lah ke mana? Alik kiri dulu. Sumpah juga jambai. Tapi kalau jambai, Allah kita molek masuk kiri dulu. Sebab tempat tu walaupun kecil, tempat yang tidak molek, tidak baik untuk kita. Nak keluar, walaupun tidak masjid, di luar tu dia lebih baik banding dengan jambai. Maka kanan dulu. Serupa lah juga. Lagu tu lah semua perkara. Sehingga molek guna tangan kiri. Sehingga tangan kiri. Tidak tangan kanan. Molek guna tangan kiri. Gitulah. La yamshi fi na'lin wahidah. Tidak boleh seseorang itu berjalan dengan memakai sebelah selipar ataupun kasut. Sebab apa? Tak molek. Ada dalam hadis dia sebut syaitan tu berjalan dengan pakai sebelah selipar. Ada syaitan tu berjalan dengan pakai sebelah selipar. Jadi hadis ini tak bui ni sebab menyerupai syaitan. Satu, menyerupai syaitan. Hadis itu tidak menepati syarat Imam Bukhari, dia tak marilah. Cumanya hak ni. Syaitan dia pakai sebelah. Faham apa makna dia pakai sebelah? Pasal tak senonoh lah. Tak senonoh. Syaitan dia tak senonoh. Nabi SAW nak ajar kita jangan tak senonoh lagu tu. Biar beradab molek. Tetapi ada juga dalam hadis Nabi SAW pakai sebelah selipar dia. Tetapi orang yang keliru dia kata tu ada pakai sebelah, dia larang orang pakai sebelah, takut serupa dengan syaitan. Waktu tu dia pakai sebelah tu bila dia baiki tali selipar dia tu susah lagi, dia nak pakai dua belah juga. Cuma bila dia jalan sementara tu dia duduk baiki, bukan dia pakai sebelah pergi rata pakai sebelah, tidak lagu tu. Ada juga dalam hadis dia pakai sebelah, tapi sebelah tangan dia lagi duduk baiki dengan maksud nak pakai dua belah juga. Tapi dah sebelah dulu pakailah, bukan nak pakai seterusnya sebelah. Gitu. Inilah dia sebut kalau nak pecah kedua, tanggalkan kedua, biar kaki ayah kedua-dua aja, ataupun pakai kedua. Itulah cara yang betul. Ini Nabi SAW nak mengajar kepada kita kesederhanaan. Jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan orang pandang kepada kita. Ni kalau pakai selipar sebelah ni, orang perhati kat kita, berapa pakai sebelah, hilang kau sebelah lagi tu. Sebab tak pelik lah. Orang beli, orang tak beli sebelah kedah, beli dua, apa yang pakai sebelah, pelik lah, kena curi kau sebelah lagi ataupun hilang kau ke mana. Jadi menarik perhatian orang. Tidak nanti selipar saja, gagah lain pun comel sangat kau, ataupun mendedahkan aurat, ataupun apa-apa lah yang menyebabkan jadi orang perhati itu menyebabkan orang tu jadi macam-macam lah kecek. Tak sah. Benar-benar lagu tu tak sah. Satu. Yang keduanya tak molek pasal tidak seimbang. Di sini menunjukkan Nabi SAW nak mengajar kita biar tindakan kita tu seimbang, biar serupa, seimbang. Serupa dalam hadis lain kan, anak-anak Ja'far
pergi dekat Nabi SAW, rambut dia ni cukur sekerak, taruh sekerak. Nabi SAW kata, apa ni? Kepala ni sepuh anak burung nampak ni, kata. Dia kata sepuh anak burung. Kan anak burung kan dia kat tepi ni tak ada, licin kat tepi, atas ni ada. Sekarang ni macam-macam pesen rambut ni pula. Tu pesen-pesen tu tak sih tu. Sebenarnya pokok sakit jiwa belakang ni. Cara dia nak menarik perhatian orang, dia tak boleh tarik dengan ilmu. Perhatian orang tak tertumpu kepada dia kerana ilmu dia, kerana jasa yang dia buat, tak ada. Lagu mana caranya? Dengan cara dia buat pelik-pelik. Itu. Ini sebenarnya sakit jiwa, masyarakat sakit jiwa. Hak buat pelik-pelik ni. Dia nak suruh orang perhati ke dia. Kalau tidak, orang tak perhati. Manusia ni nakkan perhatian. Manusia ni nakkan perhatian. Bukan budak-budak kecil saja nak perhatiannya. Budak kecil, cara dia. Orang tua, cara dia. Semuanya nak perhatian. Apabila orang tak perhati, mulalah nak buat macam-macam. Nabi SAW tak sih. Dia kata, ihliquhu kullahu awitrukuhu kullah. Cukur semua ataupun taruh semua. Apa pesen cukur sekerak, taruh sekerak ni? Tak seimbang, tak kena, tak comel lagu tu, tak comel, tak sempurna. Kalau nak cukur semua. Di sini bukan bermakna Nabi SAW nak cerita kepada kita cukur tu pun molek, lebih molek. Moleknya kita cukur. Tidak makna begitu. Ni pasal dah cukur sekerak. Apa yang buat lagu tu? Kalau nak cukur semua. Tu maksudnya, bukan makna cukur tu molek. Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan cukur kepala semua ni makruh. Cukur kepala semua. Hak sunnahnya ada 2-3 tempat je. 2-3 tempat. Adapun hak kebanyakan cukur semua tu makruh. Setengah-setengah ulama mengatakan bid'ah pula. Bid'ah, lagi berat lagi. Tetapi pada tempat-tempat tertentu, misalnya lepas pada itulah kesudahan haji ke apa tu, pada ketika anak baru lahir ke apa tu, tu sunnah. Tu sunnah. Ini menunjukkan ada kalanya benda tu molek, tapi tak kena letak jadi tak molek juga. Jadi tak molek. Kalau nak cukur semua. Kalau nak taruh semua. Setengah-setengah ulama zaman itu dia sibuk benar macam bojeng ni. Bojeng dia panggil qaza'. Sebenarnya qaza' tu tidak bojeng. Qaza' tu cukur separuh, taruh separuh. Tu qaza'. Setengah-setengah ulama zaman itu dia tak say bojeng ni maknanya masa kita sekarang ni umumnya orang bojeng. Bojeng ni maknanya alif belakang ni nipis sikit, atas ni panjang sikit. Itu tidak, itu comel. Lagu tu comel. Hak Nabi SAW tak sebut ini pasal unduh. Setengah orang dia buat kesimpulan bojeng tak boleh. Hak bolehnya tahu sama ada rambut panjang jangan diguting. Tak boleh ni pasal guting, sini pendek, sini panjang, tak boleh. Kena tahu biar sama panjang. Guting biar betul gitu. Hak depan ni sama dengan panjang di belakang. Dia faham lagu tu. Tak kena. Hak tu boleh. Nak buat lagu tu pun boleh. Tapi kalau nak bojeng kita kata boleh. Hak tak boleh lagu tadi. Hak tadi tu maksud qaza'nya. Sebab apa tak boleh? Sebab wuduh tak comel. Supaya juga ni ya dia larang tu sebab tak seimbang. Kalau nak pakar kedua, kalau tak sepakat kedua. Bukan bermakna tak pakar tu lebih molek. Dah tak sepakat kedua. Makna gitu. Bukan bermakna lagu tu Nabi SAW menganjurkan kita sama ada pakai selipar atau tak sepakat. Tak sepakat tu pun molek juga. Moga Nabi SAW anjurkan. Tak boleh faham lagu tu. Ni dia nak ayat apa yang pakai sebelah. Dah tak sepakat kedua. Pelik pakai sebelah tu. Supaya juga masalah rambut tadi. Kalau nak cukur semua. Ni pasal dia pisah cukur setengah tu. Nak cukur semua. Bukan bermakna cukur tu lebih molek. Supaya dengan ni. Bukan bermakna tak pakai selipar tu lebih molek. Dianjurkan. Tidak. Hak yang dianjurkan apa dia? Iaitu pakai selipar. Iaitu taruh rambut. Hak yang dianjurkan. Sebab itu Nabi SAW pun taruh rambut sama. Jadi dia jaga rambut dia dengan baik. Kalau kita tidak boleh jaga dengan baik, kita berasa tidak selesa rambut panjang seperti Nabi SAW, kita gunting pendek, itu pun jaga juga orang panggil. Supaya kita selesa, ikutlah lagu mana.
ikut. Asalkan jangan teruk, jangan menyerupai orang kafir. Sebab kalau orang Hindu, dia taruh sini, sini panjang, sini panjang. Hak lain ni sama kata, sini panjang. Supaya kita learn ni lah, hak ikut tu kalu tu. Dia hak lain sama, sini ada jola panjang. Tak kena lah tu. Apa buat lagu tu? Cara lagu tu tidak senonoh, lagu tu amalan syaitan. Bukan masalah selipar saja. Apa-apa, rambut kau gapo kau, serupa je. Serupa. Bab qibalan fi na'lin. Ni tajuk ni apa ni berkenaan dengan kepala tali selipar tu dua. Setengah ulama mengatakan qibalan ini dua kepala tu bermaksud bukan dalam pada satu selipar tu dua, yang ni pada tiap-tiap satu tu satu, bukan dua. Yang ni sepuluh selipar kita, sepuluh selipar kita. Mana sebelah kanan kepala dia, tali dia satu, sebelah kiri satu kepala dia. Yang kata dua ni sebuah kepada dua tu lah sepasal tu, bukan tiap-tiap sebelah tu dua. Kalau dua tak sedap pakai. nak selit mana tak salah gitu. Selit di antara anak jari dengan jari manis kau selit mana? Itu maknanya setengah ulama dia kata ni qibalan ni bukan makna dua sebelah dah. Sebelah ni sebelah ni sepuluh selipar kita. Hak sedapnya selit di antara ibu jari dengan jari tengah, jari telunjuk kaki. Hak tu sedap kepek situ. Supaya kita ni selipar dia. Tetapi setengah-setengah ulama dia kata tidak, dua kepala tu lagu mana? Kalau dua kepala tu mana tali dia tu, hak ni duduk di kepala ni, hak ni duduk di kepala ni, tidak sedap tu. Tak sedap. Boleh jadi dengan maksud dua kepala tu setengah selipar kan, dia bukuh ibu jari tu, bukuh ibu jari. Kan tempat kita masuk jari, ibu jari dia bukuh. Itu makna dua, satu balik ni kacik ni, satu lagi kacik ni. Sedap juga tu. Bukan bermakna satu ni duduk sini, hak satu ni duduk sini. Lepas tu tali tu, hak satu berapa tali? Tali hak alik atas tu dua juga. Maknanya kena banyak tali, tidak sesuai. Walau bagaimanapun di sini dia nak cerita, apa nak cerita boleh belaka. Ikutlah asal kita berasa sedap lagu mana. Tidak khusus mana dengan cara hak Nabi SAW. Sekarang ni sibuk cara selipar Nabi SAW pakat duduk jual pula. Ikutlah nak jual tu, dia menego bab lain hak tu. Tapi tak ada perlu tu sebenarnya, tak ada perlu benda tu. Tak ada perlu. Ni serupa dengan Nabi naik unta, maka kita pun nak naik unta juga. Biarlah tak selesa. Siapa dia suruh lagu tu? Siapa dia suruh? Tak ada siapa suruh. Hak kita selesa lagu mana? Benda ni dia boleh maju, dia boleh berkembang, dia boleh macam-macam lagi. Orang buat. Orang duk fikir semacam hak tu. Belah mana nak suruh selesa dia pakai. Duk fikir semacam. Kita boleh turut hak tu, boleh turut. Setakat mana nak pergi. Hak ni pun maksudnya dia nak cerita boleh belaka. Wa man ra'a qibalan wasi'an, maknanya apa ni? Kepala tali selipar itu luah. Luah ni lagu mana luah? Luah tu maksudnya lagu mana? Kepala tali kasut di luah. Kita tidak nampak tu, kecuali kalau hak buku ibu jari tu. Hak buku ibu jari tu maknanya di luar. Hak tu terpulang lah, boleh. Ada orang yang mengatakan buat lagu tu harus, boleh. Memang boleh pun, harus tidak lagu tu saja, hak lagu lain pun boleh. Cuma dia nak cerita hak Nabi SAW lagu kana laha qibalan. Selipar Nabi SAW tu ada dua kepala tali dia. Dua kepala tu hak lebih baiknya pada anak lebih nampak, seperti kebanyakan ulama duduk faham lah, iaitu satu kepala tiap-tiap sebelah tu, bukan dua.
Ini dia tunjuk Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami 2 sepatu lahuma qibalan. Faqala Thabit al-Bunani, ini adalah sepatu selipar Nabi SAW. Bab kubah merah daripada kulit. Kalau tadi merah baju, kalau ada khilaf tadi, ni kata boleh, ni kata tak boleh. Tapi jumhur ulama kata boleh, baju tu boleh. Tapi kalau kubah lagu mana? Ini nak cerita benda yang kita guna, pakai cara dia. Pakaian juga orang panggil pakaian dalam arti yang umum. Kubah kemah lah kita kata. Kemah tu pun kita pakai juga, tapi pakai cara dia, bukan pakai tubuh kita. Selipar tu pakaian juga, tapi kita pakai di kaki kita. Lapik duduk tu pun termasuk dalam pakaian juga. Sebab tu Imam Bukhari buat mari tadi tu. Mitharah tu pelapik pelana. Sebab itu dikira sebagai pakaian juga. Tidak semesti pakaian ni ia lekat di tubuh kita. Pakaian itu yang kita gunakan sesuai dengan keadaan dia tu, sesuai dengan keadaan dia. Kita guna mana? Di sini kubah ataupun kemah merah daripada kulit. Takut kata tak boleh. Tidak, itu tak apa. Itu tak apa. Bagi orang yang kata pakai baju merah tak boleh, kubah merah, dia kata tak apa juga. Kubah merah tak apa juga. Sebab daripada kulit tu kan, kulit tu dia merah lah. Ada setengah ulama pula dia kata kubah ni ataupun kemah ni dicelup dengan celupan merah. Nabi SAW duduk dalam kemah tu, maknanya tak apa. Tak apa. Kalau hak merah tak apa, hak lain lebih lagi lah tak apa. Dah hak merah ni pun tak apa. Tapi ini semua ni bergantung kepada keadaan. Dah kita kata masalah hukum, jadi ayat secara umum dah merah tak apa. Kita jadi askar pergi dalam hutan ni pun pasal merah kan. Apa pasal merah sana. Orang buat hijau tu pasal negeri kita ni dalam hutan tu penuh dengan pokok kayu. Sebab itulah dia buat baju askar tu, warna dia tu lebih kurang pokok kayu. Ada hijau muda, ada hijau tua, dia buat balai-balai sesuai dengan keadaan tu. Ketika tu tak boleh nak pakai hak merah tak tu kalau. Sementara dalam hadis kata boleh, kita nak pakai tak tu kalau. Tak boleh, tak sesuai situ. Lebih mudah nampak kepada musuh lah. Jangan dibuat. Jangan dipakai warna yang mudah musuh nak kesal kita. Itulah yang anda kata sesuai dengan keadaan tadi. Kalau negeri pada pasir, kalau kita pakai hak hijau mudah nampak pula. Sebab sana warna dia tu lagu lain, bukan warna hijau pada pasir. Kita kena pakai baju yang sesuai dengan pada pasir. Kalau tengok daripada jauh tak nampak super daripada pasir warna dia. Pakai lagu tu sebab sesuai situ. Begitu. Jadi masalah warna ni bergantung kepada keadaan. Dalam keadaan biasa boleh berlaku mana-mana. Tapi dalam keadaan khusus, warna seperti itu khusus dengan pakaian agama tertentu ke, tak boleh. Ketika kita duduk situ, kita duduk di negeri Cina misalnya, dia pada ketika keramaian dia tu, upacara dia tu pakai merah belakang, kita pakai merah kata tak boleh. Kena buat tak serupa. Walaupun hak merah tu asalnya boleh bagi kita, tapi dalam keadaan tu kita tak boleh. Nabi SAW sama pun dia buat tak serupa dengan orang lain. Lepas tu cerita ni sahabat-sahabat ni bagaimana sayang mereka itu kepada Nabi SAW. Hak bekas, hak lebihan air sembahyang Nabi SAW tu ambil sapu di tubuh. Hak mana tak ada tu, tak ada air, ada lagi basah-basah di tangan ataupun di tubuh saing dia, sapu lagi tu. Ini tanda sayang mereka kepada Nabi SAW. Ini kalau kita terima pendapat ulama yang mengatakan ini secara umumnya. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan tidak, ni pada ketika-ketika tertentu. Misalnya pada peristiwa Hudaibiyah, ketika tu. Bukan semua, kita tidak tengok dalam hadis banyak-banyak setiap kali Nabi ambil air sembahyang semua pakat berebut pergi lagu tu, buat lagu tu. Tidak. Pakat minta kau dengan isteri Nabi SAW, adakah air lebih dia kita nak ambil? Tak ada juga. Ini keadaan tertentu, hak lebih sesuainya hak ni.
Pendapat yang kedua, iaitu keadaan tertentu sahabat-sahabat ni dia pandai, dia bijak. Dia nak menunjukkan kepada orang kafir tu, yang ni puak-puak sahabat ni begini setia dengan Nabi SAW. Kalau bukan air semaya ni agak lagi, Nabi SAW ludah, pakat tak ada. Tak ada, ambil sapu tunggu. Ambil sapu tunggu. Apa maksud sahabat-sahabat buat begitu? Maksudnya dia nak menunjukkan kepada wakil-wakil orang kafir hak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia nak tunjuk, ni politik dia ni. Politik dia. Dia nak tunjuk apa? Setianya sahabat-sahabat. Bila dia pergi balik kepada pupuk dia, wakil-wakil dia saat ni, bila dia balik, dia wakil-wakil nak atas wakil ni tentu sekali hak cerdik, hak boleh menilai keadaan sekeliling apa yang berlaku. Dia balik cerita, jangan main, kata dia. Kalau setara ni tak boleh ni. Kalau setara ni kita buat kadang-kadang sanggup mati ni pupuk dia. Kalau setara ni keadaan orang tu dengan pemimpin dia, tentu dia sanggup mati. Jadi kita tak boleh mudah-mudah. Kita kena bertolak ansur dengan pupuk ni. Itu kesan dia. Tujuan itu bukan sama-sama. Hak nak cerita di sini ke apa dia? Kubah merah tu hak nak ceritanya. Lepas tu Nabi SAW, ni kita sudah jumpa semalam, dia kumpulkan orang-orang Ansar tu, tanya apa bunyi cerita, kamu tak puas hati gini-gini. Semalam kita sudah jumpa. Ni dia duduk dalam kubah min adam, daripada kulit tu warnanya merah. Babul julus alal hasir wa nahwihi. Ini bab duduk di atas tikar dan seumpamanya. Duduk di atas tikar dan seumpamanya. Tikar itu pun dikira oleh Imam Bukhari ini sebagai pakaian juga. Pakaian dalam arti yang umum lah, yang kita guna semasa kita duduk. Kita duduk atas dia, kita duduk atas kapek, kita duduk atas tikar. Boleh ke tidak duduk atas tikar dan seumpamanya? Jawabnya boleh. Adakah ini bercanggah dengan kezuhudan Nabi SAW itu? Dikatakan seorang yang zahid, seorang yang zahid. Lepas pada tu dia zahid dia ni tak duduk atas tikar nak kau? Dah duduk atas tikar. Zaman dia tu tikar lah. Zaman dia tu kita kata dia duduk atas tikar, dia tidak duduk atas kapek. Lah raja pun duduk atas tikar je pada masa tu je. Kemajuan dia baru setakat tu. Raja pun duduk atas tikar. Nyoh dah dia. Kipas tangan je raja pun sampai gitu. Tak ada kipas ni. Sesuai dengan kemajuan zaman dia tu. Tikar tu pun kalau orang-orang yang jenis apa nama ni, padri ke ataupun sami ke apa, dia tak sih tikar tu. Dia kira dunia lagi. Nabi SAW guna tikar. Wa nahwihi, Imam Bukhari tambah, dan seumpamanya. Seumpama tikar, sesuai dengan keadaan. Tikar ke kain ke apa ke, boleh kita lapik buat duduk. Tidak kata ini dunia, tidak. Begitu juga kalau kita pasang kapek ke dalam rumah kita, itu tidak orang panggil dunia, tidak. Tapi cara dianya ringkas sangat. Malah dia lingkung, dia buat lingkung dengan tikar dia tu, dia lingkung gitu, dia duduk dalam tu, dia buat ibadat ke apa dalam tu. Jadi bilik tikar dia tu. Kalau tengah hari dia apa tikar tu, dia duduk atas tikar gitu, ringkas. Bagaimanapun dia guna tikar hasir. Setengah ulama mengatakan Imam Bukhari ni buat tajuk ni dia takut ada setengah ulama tak asyik guna perkataan hasir ini, hasir. Sebab hasir ni dalam Quran disebut, ada ayat tu, wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Kami jadikan neraka jahannam itu sebagai tikar kepada orang-orang kafir, sebagai tikar kepada orang kafir. Jadi tikar dalam neraka jahannam. Hasir itu suatu perkataan yang digunakan untuk neraka. Untuk neraka. Tak molek lah. Mana kita nak duduk atas hasir ni. Jadi nampak serupa dengan duduk orang kafir duduk dalam neraka tu. Kalau dalam Quran sebut hasir itu. Jawabnya tidak, itu tikar lagu lain waktu tu. Walaupun nama dia serupa, tapi maksud dia lagu lain, tak apa. Kita kata kita takut Tuhan juga. Pas Tuhan ni orang kafir pun guna Tuhan juga, tapi maksud kita Tuhan tu lagu lain. Tak apa guna perkataan Tuhan tu. Kita beragama,
hak tu pun agama juga, tapi agama kita Islam, tapi kita guna perkataan agama, tak apa. Kita semaya, kita kata dia pun semaya juga cara dia, tapi kita semaya kita ni ada bentuk dia yang khusus. Bukan kata-kata semaya ni serupa dengan semaya orang lain, tidak. Tak apa guna perkataan lagu tu, sebab makna dia lain, makna dia lain. Tidak salah, tak perlulah kita kata mesti kita kena tukar semaya kepada solah misalnya, tak perlu. Kalau nak guna pun boleh juga, boleh, tapi tak mesti. Tak apa, nak guna semaya pun tak apa, agama pun tak apa, Tuhan pun tak apa. Tuhan, tidak kita kata tak boleh, kita tak boleh kata Tuhan. Allah, Allah, yalah Tuhan kita tu Allah. Tak apa kita guna Tuhan tu. Inilah di antara dalilnya, walaupun dalam Quran ada sebuah asir tu untuk orang kafir dalam neraka, tapi hasil tu hasil lain. Ini hasil lain. Dan tidaklah kalau duduk atas hasil tu mana akan datang, walaupun orang ni baik setahu mana pun masuk neraka. Tidaklah betul. Masuk neraka kerana amalan, bukan kerana benda-benda sampingan itu, bukan benda-benda yang digunakan itu, tidak kerana tu seorang itu masuk neraka ke masuk syurga ke, tidak. Dan kita kata ahli syurga dia pakai hijab, jadi kita pakai apa hijab masuk syurga lah. Tidak. Tidak. Dia itu bergantung pada amalan. Sahabat-sahabat ni bila dia tahu Nabi SAW duduk semaya, pakak pergi ramai-ramai, pergi ikut Nabi SAW semaya, alik belakang ni. Ikut dah. Bila ramai, ni dalam setengah riwayat dia sebut ni bulan Ramadan. Inilah asas kepada semaya tarawih tu, semaya tarawih tu. Dan ini hadis ini juga menunjukkan bahawa semaya sunat ni asalnya boleh juga, kecuali semaya sunat yang memang tidak ada dalil dalam syariat, dalam hadis bahawa dibuat secara berjemaah. Kalau tidak, asas bagi semaya sunat ni dia boleh berjemaah. Inilah dalil. Sebab sahabat tak tahu Nabi semaya ke apa, dia pergi ikut alik belakang, dia tak tanya semaya ke dia tak tanya tu, ikut alik belakang. Nabi tak tegur. Tapi kalau semaya rawatib tak ada siapa pun semaya jemaah. Semaya rawatib lah, semaya qabliyah ke ba'diyah ke, tak ada tu semaya jemaah. Tak pernah pun sekali pun Nabi SAW semaya jemaah. Sahabat dia ke ada buat lagu tu, tu tak boleh, tak semaya jemaah. Tapi kalau semaya hajat, kalau semaya tarawih, kalau semaya sunat lain-lain, boleh. Sebab apa? Umum, pegang umum. Ulama yang kata boleh tu dia pegang umum tu lah. Kalau nak dalil khusus pun tak ada juga. Kalau dalil khusus secara umum lah ada. Secara umumnya mana? Iaitu Nabi SAW dipanggil oleh sahabat, minta pergi semaya di rumah dia. Dia nak jadikan tempat semaya tu, Nabi semaya tu sebagai tempat semaya di rumah dia. Nabi pun pergi rumah dia. Pergi. Mana kamu nak aku semaya? Sini dia pun tunjuk. Nabi pun pergi semaya. Situ je. Semaya apa tu? Nabi SAW tak ayat kata ini semaya hajat, dia minta saya mari semaya hajat. Tak ayat. Tetapi secara umumnya hajat dia lah, untuk menunaikan hajat dia lah dia minta mari semaya kan. Hajat dia lah. Secara umum. Sekadar tu je. Nak kata hajat dia ni khusus, itu tak ada, tak pernah berlaku. Khusus untuk ni ke, tak ada. Cuma untuk jadikan tempat dia semaya lah, biar Nabi rasmi, seseolahnya rasmi tempat tu. Tetapi semaya apa, niat apa, tak ada sebut. Semaya sunat mutlak boleh jadi. Dan dia semaya tu semaya jemaah. Daripada sinilah ulama yang mengatakan semaya hajat tu boleh jemaah tu, dia pegang secara umum gitu, secara umum. Sebab ada hajat dia kan, dia panggil hajat dia lah tu. Nabi pun pergi semaya, kira-kiranya semaya hajat lah, walaupun tak ada sebut, tak ada sebut semaya hajat tu. Tapi untuk menunaikan hajat dia lah, dan semaya berjemaah. Situlah dalil dia je. Dalil. Ni semaya tarawih. Semaya tarawih ataupun semaya tahajud ke tengah malam, boleh berjemaah. Memang hak tu jelas, banyak dalam hadis pun banyak pun semaya berjemaah tu. Ni tak ada dipertikaikan lah. Cuma masalah semaya hajat tu masih ada lagi dipertikaikan.
Jemaah tu. Tetapi orang yang pegang dia pegang hak tadi lah. Orang yang tak pegang dia kata tak jelas lagi. Dia tak sih. Supaya ajak ada sembahyang sendiri-sendiri. Dia pegang lagu tu sebab tidak jelas lagi. Tu ialah hak paling tinggi. Lepas tu hak sembahyang tahajud apa memang jelas ada sembahyang jemaah. Tarawih apa tu sahabat-sahabat pun buat. Tapi hak rawatib tak ada. Tak ada rawatib. Duha tak ada. Sembahyang duha tak ada. Bahkan Ibnu Umar kata bid'ah. Setengah ulama kata pasal sembahyang jemaah duha bid'ah. Sebab apa? Nabi SAW tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Kalau nak buat seorang jelas, sebab jelas tak ada khilaf. Lepas tu dia kata kamu buatlah amalan yang kamu mampu. Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Ni maksudnya Allah tidak akan putus-putus memberi pahala kepada amalan kamu sehingga kamu berhenti dulu, kalah kamu. Cara beramal ni bukan lagu tu. Bukan seketika saja gomo lepas pada tu tak cara. Tidak lagu tu. Amalan yang paling baik yang Allah SWT suka ialah yang berkekalan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Yang berkekalan walaupun sedikit. Sekat itulah hadis ni pun banyak kali dah kita jumpa dan kita akan jumpa lagi akan datang. Wallahu a'lam wa akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu